Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair, kata dia anna Sa'id bin Zaid bin Nufayl radhiyallahu anhu خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعني بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، أو كما قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Allah menceritakan, kata dia berlaku satu kes. Seorang perempuan yang bernama Arwah bin Aus telah mendakwa Sa'id bin Zaid bin Nufail radhiyallahu anhu di depan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Tuan-tuan, Sa'id bin Zaid bin Nufail ini, dia ni sahabat Nabi dan dia masuk dalam bilangan 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW akan masuk syurga tanpa hisab. Ini dia ni, Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat yang begitu hebat. Tiba-tiba dia didakwa oleh satu orang perempuan. Kenunnya dia telah mengambil tanah perempuan itu secara zalim. Tuan bayangkan, satu orang sahabat yang telah dijamin syurga oleh Nabi,
yang dia ni akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Satu orang manusia yang cukup baik, tiba-tiba dia dituduh oleh satu orang mengatakan dia telah ambil tanah orang itu secara zalim. Tuan ingat, 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW ini disebut di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW pada satu hari ketika dia duduk di atas bukit Hira, Gua Hira, tempat Nabi terima wahyu. Kata di dalam hadis itu, kana Nabi SAW ala Jabal Hira fataharraka al-jabal faqala lahu Rasulullah SAW usbut Hira fama alayka illa nabiyyun aw siddiq aw syahid. Nabi SAW satu hari ketika dia duduk di atas bukit Hira, tiba-tiba fataharrakal jabal, bukit itu tiba-tiba bergoncang. Satu hari Nabi SAW tengah duduk berdiri di atas bukit Hira, tiba-tiba bukit itu bergoncang, bukit itu bergoncang. Nabi SAW bersabda kepada bukit itu, Nabi kata usbut Hira. Nabi kata tak usah bergerak, wahai Hira. Usbut, tetaplah kamu wahai Hira. Diam, jangan duk bergerak, jangan bergoncang, jangan berkocak. Fama alayka illa nabiyyun aw siddiq aw syahid. Nabi kata ada atas kamu lah ni adalah nabi, orang-orang yang siddiq dan juga orang-orang yang syahid. Nabi duduk atas bukit Hira, tiba-tiba bukit bergerak. Nabi kata ke bukit tu, diam, jangan duk bergerak, jangan duk bergoncang, kerana yang duk berdiri atas kamu lah ni Nabi, yang duk berdiri atas kamu lah ni siddiq, orang-orang yang benar, yang duk berdiri atas kamu lah ni syahid, orang-orang yang syahid. Dalam hadis itu menjelaskan yang ada di atas bukit Hira pada masa itu selain daripada Nabi SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Malik, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf dan Sa'id bin Zaid yang kita dah baca hadis dia dalam mukadimah ini. Selain daripada hadis yang Nabi SAW sebut tentang 10 nama yang mereka ini Nabi sebut terang-terang. Abu Bakar, Nabi kata fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi sebut seorang-seorang 10 orang. Hadis itu hadis sahih yang menunjukkan 10 orang ini mendapat jamin syurga daripada Nabi SAW, bahkan mereka dijaminkan syurga tanpa hisab. Malam ni kita tengok satu hadis yang menceritakan kepada kita tentang satu kes berlaku pada zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam memerintah negeri. Satu orang perempuan nama dia Arwah bin Aus. Dia pergi jumpa Khalifah Marwan, dia mengadu kepada Khalifah Marwan. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, Sa'id bin Zaid telah mengambil tanah aku secara zalim." Dia pergi dakwa di depan khalifah, dia dakwa satu orang yang Nabi SAW sudah jamin syurga tanpa hisab. Dia pergi dakwa orang tu di depan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Wadda'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Dia mendakwa di depan khalifah bahawa Sa'id bin Zaid telah mengambil sesuatu daripada tanah dia secara tidak betul. Faqala Sa'id, sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab ini, apabila dia didakwa di depan khalifah, dia kata dekat khalifah, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an. Dia kata aku dituduh mengambil tanah dia dengan cara yang tidak betul.
ba'dallazi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata sesuatu tentang orang yang ambil tanah orang dengan cara tak betul ini. Dia kata dekat khalifah, dia kata mungkinkah aku nak ambil tanah dia, sedangkan aku tahu Nabi sendiri sebut dekat aku tentang akibat yang akan menimpa orang yang ambil tanah cara tak betul. Takkan aku yang dah tahu akibat dia, aku nak pergi buat kerja bodoh tu? Kata Sa'id bin Zaid begitu. Kata khalifah pada dia, "Mada sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Khalifah kata, apa yang kamu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tentang hukuman ataupun balasan yang akan menimpa orang-orang yang ambil tanah orang dengan cara zalim ni? Kamu dengar Nabi kata apa tentang kisah ni? Kata Sa'id, sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab ni. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i ardi. Sa'id bin Zaid kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa ambil tanah orang walau sejengkal dengan cara yang zalim. Barang siapa yang ambil tanah orang, dia ambil dengan cara tak betul, walaupun sejengkal aja tanah yang dia ambil tu, uwiqahu ila sab'i aradi. Di hari kiamat esok, Allah Subhanahu wa taala akan kalung di tengkok dia 7 lapis bumi. Sa'id, seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Dia kata, telinga aku pernah dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata, siapa yang ambil tanah orang dengan cara yang tak betul, di hari kiamat esok Allah akan kalung di tengkok dia 7 lapis bumi. Aku yang dengar benda tu, takkan aku nak pergi ambil tanah dia. Faqala lahu Marwan khalifah yang menghakimkan kes ini, bila dia dengar Sa'id bin Zaid bin Nufail kata macam tu, dia kata, la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Dia kata, demi Allah, aku tak minta ada apa pun keterangan daripada kamu selepas ni. Makna dia percaya. Ini sahabat Nabi. Ini pula bukan sebarang sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk syurga tanpa hisab. Pula dia bukan sahaja sahabat Nabi, bukan sahaja sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab, dia pula kata dia tu ingat lagi apa yang Nabi kata tentang larangan ambil tanah orang dengan cara tak betul. Takkan orang macam ni nak buat kerja yang dituduh pada dia. Khalifah kata, cukup, aku tak perlu bukti lain, aku percaya ke kamu. Tapi perempuan ni yang kata arwah ni, dia tak puas hati. Dia dah tuduh, dia tak mau tarik balik tuduhan dia. Dia nak tuduh juga sahabat Nabi orang baik ni. Dia dah kata, dia dah tuduh, dia dah hantam kawan ni, kata kawan ni curi tanah dia dan sebagainya. Walaupun kawan ni kata dah, walaupun khalifah dah putuskan dia ni memang tak curi, dia tak mau tarik balik. Dia tetap mengatakan Sa'id curi tanah dia. Faqala Sa'id, maka Sa'id pun tak ada arah dah, tak boleh kata apa. Orang tuduh juga dia, sedangkan dia tak buat benda tu. Maka kata dia, Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Dia pun dah tak ada arah dah, perlu tuduh dia juga agak kanan minta doa pada Allah. Satu orang sahabat Nabi, tuan-tuan. Satu orang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab, tiba-tiba dituduh dengan satu tuduhan yang zalim begitu. Dan dia tak boleh nak bawa saksi mengatakan dia tak ambil tanah kawan tu. Yang dia ada Allah Subhanahu wa taala saksi dia. Dia angkat tangan minta, Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah, kalau sekiranya arwah ni perempuan hak tuduh aku ni kadhibah, kalau dia bohong, fa'ami basaraha, ya Allah, butakan biji mata dia.
waqtulha fi ardiha, dan biar dia mati di atas tanah yang dia kata aku curi. Kata Urwah periwayat hadis ini, dia kata fama matat hatta zahaba basaruha. Sungguh dia kata arwah yang menuduh Sa'id curi tanah dia tak mati sehinggalah Allah butakan mata dia dulu. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufrah famatat, dan selepas mata dia buta, dalam keadaan duduk berjalan di atas bumi dia, di atas tanah dia yang dia kata Sa'id curi ni, tiba-tiba jerelis masuk dalam satu lubang. Famatat, dan dia mati di dalam lubang tanah itu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Imam Muslim, dia cerita hadis itu yang sama juga. Dia cerita tentang arwah perempuan ni tuduh Sa'id curi tanah dia. Dan Sa'id ni memang nafikan, dia kata dia tak buat benda tu, tapi dia ni tuduh juga. Maka akhirnya Sa'id minta doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala butakan mata perempuan ni kalau dia bohong. Minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dia di atas tanah yang dipertikaikan itu. Kata Imam Muslim, wa annahu ra'aha amya, sungguh didapati arwah ini sebelum dia mati mata dia buta. Taltamisul judur, dia berjalan ke mana-mana pun hal keadaan dia teraba-raba dinding. Takul, dan dia berjalan ke mana pun mulut dia tak habis-habis duk ucap, duk sebut di mulut dia. Dia kata asabatni da'watu Sa'id. Dia kata telah menimpa aku doa Sa'id, sahabat Nabi ini. Akhirnya dia sedar bahawa dia telah fitnah satu orang sahabat Nabi yang baik. Kerana itu dia ditimpa fitnah itu. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala makbul doa sahabat Nabi orang yang baik-baik tadi. Mata dia buta dan jalannya teraba-raba. Dalam duk jalan teraba-raba tu mulut tak habis-habis sebut. Dia kata asabatni da'watu Sa'id, telah menimpa aku doa Sa'id ni tadi. Wa annaha marrat ala bi'rin fid dar allati khasamathu fiha, dan satu hari ketika dia berjalan-jalan di atas bumi yang dulunya dia tuduh Sa'id curi ni, dalam duk berjalan tu tiba-tiba jatuh ke dalam satu telaga. Dia kata fa waqa'at fiha, dia terjerit jatuh dalam telaga tu. Fa kana qabraha, dan telaga itu menjadi kuburnya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Daripada hadis yang kita baca tadi dapat kita satu pengajaran. Amat tidak baik kita buat bercakap bodoh kepada orang yang baik-baik. Hadis ini tuan-tuan boleh tengok di dalam bab karamatil awliya wa fadlihim, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, iaitu bab yang menceritakan tentang karamah ataupun kemuliaan wali-wali Allah dan kelebihan mereka itu. Dia ada banyak hadis di sana menceritakan tentang beberapa orang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka ini sudah terbukti orang yang baik-baik, yang kemudiannya mereka dituduh dengan tuduhan yang amat tidak baik, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala wahmai malapetaka menimpa orang yang buat jahanam kepada orang yang baik-baik ini. Dan pengajaran yang perlu kita ambil di sini ialah pelihara lidah kita daripada bercakap benda tak elok kepada orang yang tak elok. Dosa duk kata dekat tutup guru, dosa duk kata dekat alim ulama, dosa duk kata dekat orang yang baik-baik. Mereka ini bercakap di depan kita, mereka bercakap tentang Quran dan hadis Nabi. Di mana salahnya? Mereka bercakap di depan kita tentang Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka tidak ada lain melainkan mereka nak seru orang kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana mereka ini bercakap bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi SAW, kita sebagai orang Islam nak buat satu, kena pelihara lidah. Jangan kata tak elok kepada orang-orang macam ni. Nombor dua, cuba sedaya upaya untuk ikut seruan-seruan yang bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi.
Nombor 3, kalau tak boleh nak ikut dia, tak boleh nak buat apa ke dia, cukup dalam hati kita menyayangi mereka ini. Jangan sekali-kali kita simpan dalam hati kita rasa nak memusuhi orang-orang yang seperti ini. Kalau ditakdirkan mereka ni orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita buat nanya kepada dia, dia angkat tangan minta kepada Allah, tidakkah itu boleh membinasakan hidup kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran ayat 62 surah Yunus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat ni, ketahuilah Tuhan kata, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka tidak takut dan mereka tidak berduka cita. Sesungguhnya yang dikatakan awliya Allah, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikut Nabi dan mengikut sahabat Nabi ini, mereka ini la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka ini tidak takut dan mereka tidak rasa sedih dengan apa yang menimpa mereka. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka janji kegembiraan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Mereka ni orang hina macam mana ke atas dunia, Allah janji kepada mereka ni kemuliaan dunia akhirat. Orang hina mereka macam mana pun, Allah pandang mereka mulia. Akhirat lebih-lebih lagi mereka dijanjikan tempat yang sangat mulia. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada ganti kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah janji, mereka akan dapat kemuliaan dunia akhirat, tak ada siapa boleh pindah janji itu. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, ambil ingat dalam diri kita. Ambil ingat dalam diri kita. Kenal orang baik, kenal orang tak baik. Kena ambil ingat dalam diri kita. Jangan sampai kita terbatas lidah. Kita membinasakan orang yang baik-baik yang ada dalam masyarakat kita. Ada pun tak ramai dah orang baik tadi juga. Dalam masyarakat kita ni orang baik ni tak ramai. Makin ramai dengan orang-orang jahat dan jenayah makin meningkat. Maksiat di sana sini. Dalam masyarakat kita orang jahat makin ramai. Orang baik makin kurang. Hantar anak mengaji sekolah agama, sekolah Arab pun tak mau nak jadi macam kita mahu. Berapa ramai ibu bapa yang jadi macam tu. Anak ni penjara bagi masuk sekolah agama, penjara bagi masuk sekolah Arab kerana nak anak jadi macam yang dia mahu. Dia tak dapat macam yang dia mahu. Anak dia balik tak jadi macam yang hati dia mahu. Demikian sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izin ramainya orang baik dalam dunia akhir zaman ini. Orang baik ada ni kita pelihara elok-elok. Jangan kita binasakan dia. Binasa dia, binasa dakwah yang dibawa oleh dia, yang dakwah itu disuruh bawa oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah bagi pengajaran, bagi petunjuk, dan boleh kita ambil akibat daripada petunjuk yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 137. Muka surat 137. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi 'aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia. Kita nak tengok yang kata Nabi kita ni hidup dia macam mana. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni hidup dia macam mana. Ketahuilah saudaraku, bermula hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya itu sangatlah bersetia-setia. Dia nak beritahu kat kita, dia kata Nabi dengan sahabat ni saling setia di antara satu sama lain. Nabi percaya ke sahabat dia, sahabat percaya ke Nabi.
Nombor satu orang yang percaya dekat Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni kita nak masuk tahun hijrah tak apa hari dah. Esok orang mula cerita. Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Dalam ramai-ramai sahabat ada ni Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi rahsiakan cerita dia nak hijrah daripada Mekah ke Madinah ni daripada semua orang kecuali Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata pula, kalau sekiranya Allah suruh aku ambil seorang daripada kalangan orang lelaki-lelaki jadi kekasih aku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, aku ambil Abu Bakar jadi kekasih aku. Ini menunjukkan Nabi SAW ada 100% kepercayaan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar 100% percaya ke Nabi. Bila Nabi SAW pergi peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi balik-balik mai pagi-pagi lagi Nabi cerita dah apa yang dia lalui daripada malam semalam, macam mana Jibril mai kopak bumbung rumah dia, ambil dia naik burak, bawa pergi sampai ke Baitul Maqdis, buat naik sampai ke Sidratil Muntaha, balik sampai ke rumah, sebelum subuh dah sampai balik dah di rumah. Bila Nabi cerita, sebahagian besar tak percaya, sebahagian kecil jadi was-was. Abu Bakar As-Siddiq apabila orang habaq cerita ni ke dia kata, di mana kamu dengar benda ni? Orang yang mai beritahu kata, aku dengar daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, kalau kamu dengar dari mulut Muhammad, aku percaya. Bila benda ni sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Abu Bakar ni As-Siddiq, dia satu orang yang cukup benar. Nabi SAW sangatlah setia di antara dia dengan sahabat-sahabat dia. Nabi cukup setia. Nabi sayang setiap orang sahabat dia, Nabi sayang. Sehingga kan apabila ada seorang sahabat mai jumpa Nabi cerita tentang buruk sahabat lain, Nabi tahan. Nabi kata, tak usah cerita kepada aku buruk sahabat lain, kerana aku mau bila aku jumpa dia, dada aku lapar. Nabi melihat setiap orang sahabat yang ada depan dia tu sebagai individu yang berpotensi. Nabi melihat setiap orang yang ada depan dia tu ada benda yang boleh kita manfaatkan. Tak macam kita lah 2 potong orang. Dia ni tak boleh, dia ni out, dia ni lah tinggal 3 orang. Kita dakwah kita ni, kita nak daripada sikit kepada ramai. Nabi Muhammad SAW daripada dia mula terima wahyu, dia seorang. Dia balik dia terang kat bini dia turut dia. Lepas tu melalui bini dia, ramai lagi kawan dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ikut, Sayyidina Ali bin Abi Talib ikut, ramai sampai satu peringkat Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi boleh form satu kerajaan Islam di sana. Itu gerakan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW daripada bilangan seorang kepada 10 kepada 100 kepada 1000. Tapi kalau daripada 1000 ke 2 syariat lah tinggal 5 orang, kita kena cek balik di mana silap kita. Kerana kita menyalahi jalan dakwah Nabi SAW. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia husnuzan. Dia baik sangka dengan orang. Kerana sifat baik sangka dia, orang senang dengan dia. Maka Nabi SAW dia percaya kepada sahabat dia. Sahabat 10 kali, 100 kali, berkali-kali percaya kepada dia. Nabi melihat sahabat dia semua ada potensi. Bukan orang kaya saja yang Nabi nak jaga. Bahkan semua orang. So kata dia orang, dia manusia, dia ada akal, dia terima Islam. Nabi melihat dia satu orang yang boleh dimanfaatkan dalam sudut dakwah Islamiyah. Kata dia, maka tidaklah ada banding persetiaan dengan sahabatnya itu. Tak ada contoh. Nabi dengan sahabat ni hubungan dia tak boleh buat contoh. Kita hari ni kalau percaya ke kawan kita, kunci kereta kita bagi ke dia. Kunci kereta kita bagi ke dia. Nak pergi mana pergi. Cukup percaya. Kalau dia main kata, nak pinjam kereta saya, kita kata saya pun nak pakai. Wahai kita tak pakai pun, tak percaya. Itu makna tak percaya. Terus saya kata kereta, dia tak pinjam motor pun kita tak bagi. Dia kata, nak pinjam motor saya nak pergi. Dia kata motor saya, anak saya nak pakai. Itu makna tak percaya.
Tambahlah main doa abang kata, saya ni suntuk duit, dia nak pinjam duit awal. Dia kata kemarin bawa anak saya pinjam duit saya. Tak percaya. Nabi SAW dengan sahabat dia, kalau sahabat main habak kata lapang, walaupun Nabi lapang, Nabi cari bagi dia. Punya percayanya Nabi SAW kepada sahabat dia. Dan sangatlah belas kesian Nabi kepada orang Islam. Nabi tak boleh tengok orang susah. Tak boleh tengok. Hati dia menangis. Mata dia menangis kalau dia tengok orang susah. Maka kehidupan Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya itu bukanlah kehidupan untuk membanyakkan menghimpun dunia dan menurut syahwat nafsu semata-mata. Nabi hidup ni bukan cerita nak himpun harta, bukan cerita nak seronok dengan nafsu dah. Bahkan Nabi itu memimpin kepada ta'ah. Nabi ni matlamat dia nak ajak orang taat pada Tuhan. Itu matlamat dia. Nak ajak orang minum arak, tinggal minum arak. Nak ajak orang sembah tokong, tinggal sembah tokong. Nak ajak orang yang suka bercakap benda-benda lara, supaya tinggal benda-benda. Nabi SAW dia bila berkawan dengan orang dia kawan tu berubah daripada buat benda tak elok kepada melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mereka itu turut dengan setianya. Dan sahabat ni pula Nabi kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tidaklah mereka itu menyalahi apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan juga hal dunia yang penolong bagi menyempurnakan ibadat pun bertolong-tolong mereka itu. Dan bukan dalam soal agama saja. Dalam soal dunia pun, mereka tolong habis-habisan di antara sama-sama mereka. Maka seperti hal makan dan minum telah disebutkan di dalam beberapa hadis dahulu daripada ini. Iaitu selalulah tidak ada makanan yang boleh dimakan di rumah Nabi SAW. Maka setengah daripada sahabatnya yang ada makanan, kirim kepada Nabi makanan daripada susu dan lain. Dan Nabi pula tolong dia memberi makan dan minum dengan sedikit apa yang ada padanya. Diberi tolongnya kepada orang yang lebih fakir dan miskin daripadanya. Itu dia. Ini hidup Nabi dan sahabat macam ni. Di rumah Nabi tak ada benda nak makan. Dan kita dah baca dah hadis dulu. Kita dah baca hadis dulu. Sahabat main rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, tengok Nabi ni hal keadaan duduk mereka macam orang sakit. Dia tanya Nabi, pasal apa ya Rasulullah? Kamu ni nampak macam orang sakit. Nabi kata al-jum'. Nabi kata aku lapar. Sahabat ni dengar baca tu bangkit kedua. Pergi satu kebun kurma, minta buat kerja. Jurus. Sekali dia jurus satu pokok kurma, dia dibayar sebiji buah kurma. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Di sana ayak bukan lagu di Kedah ni. Ayak ni satu kawasan aja, kawasan wadi aja ada ayak. Pergi cedok ayak daripada kawasan buat balik main kalau nak jual pokok kurma. Sekali cedok satu pokok aja, patah balik dia pula ambil lagi sekali ni bawa main satu pokok. Nak boleh sebiji buah kurma sebagai upah tu sakit. Sahabat ni kerana pergi rumah Nabi, tengok Nabi susah, tengok Nabi lapar tak makan, dia pergi ambil upah, jurus pokok kurma, satu pokok sebiji buah kurma dia dapat. Agak dapat banyak mana, balik mai ke rumah Nabi, suap dalam mulut Nabi SAW. Sahabat ni bila tengok Nabi lapar, mereka pergi cari mai bagi Nabi SAW makan. Makan buat Nabi pula bila dapat hak sahabat bagi ni, dia makan sikit, hak sikit lagi dia taruh, dia pergi cari siapa yang lapar lain daripada dia pula. Tak ada langsung sifat penting diri sendiri, tak ada langsung. Tuan-tuan dengar hadis cerita tentang sahabat-sahabat yang cedera parah di dalam medan perang. Masing-masing duk sebut ayat duk minta ayat dalam keadaan cedera parah tu, duk minta ayat sahabat yang seorang lagi lari pergi cari ayat wak mai nak bagi minum ke dia, dengar hak sebelah pula dia sebut ayat. Dia kata dia tak mau, bagi kat kawan tu dulu. Bawa pula pergi kat kawan tu, dengar sebelah tu pula dia sebut ayat, dia ni pula kata tak mau, bagi kat kawan tu dulu. Akhirnya sampai ke ujung, dia tu pun tak ada minum, mati, patah balik main mati habis belakang buah. Ni hadis ni semua dia nak tunjuk ke kita satu, betapa Nabi SAW boleh suburkan di dalam diri sahabat-sahabat Nabi rasa ukhuwah Islamiah, rasa persaudaraan sesama orang Islam. Kita tak kata kita duduk masjid, duduk bersila sebelah-sebelah ni, bukan cedera minta ayam apa pun, duduk dalam masjid sebelah-sebelah ni, kelin tengok kawan sebelah ni, dia ni main.
Diburuk sangka. Ni Khalil tengok kawan sebelah ni, mimpi apa main pada ni. Busuk ni, dah bukan kentut aja busuk. Busuk habis dalam diri kita ni. Busuk, buruk sangka kawan. Berasa kita aja seorang selamat, rasa macam surga hak kita aja, bukan hak kawan sebelah kita. Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni sifat ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islami cukup cantik. Dia melihat kawan dia lebih baik pada dia. Bahkan dia tengok menatang, dia rasa menatang lebih baik pada dia. Pasal apa? Pasal menatang ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak ada akal. Jadi kalau dia buat apa pun tidak dia anggap dosa bagi dia. Sedangkan manusia ni Allah bagi akal ke dia. Dia tak guna akal dia. Dia membinasakan diri dia sendiri. Makna dari sudut tu dia kata menatang lebih baik pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan orang yang menjadi fakir miskin itu ada banyak tinggal diam di pinggir masjid Nabi SAW. Zaman Nabi di Madinah dulu, dia kata keliling masjid Nabawi itu pondok orang-orang susah. Iaitu tidak ke mana-mana mereka itu mencari makan, minum dan pakaian. Mereka ni tak pergi mana. Kira duduk di situ dengan satu tujuan nak belajar daripada Nabi SAW. Maka mereka itu masyhur dipanggil orang dengan nama Ahlus Suffah. Dia kata, ini sahabat-sahabat yang mai duduk di keliling masjid Nabi, buat pondok kecil-kecil keliling masjid Nabi, mereka ni dipanggil Ahlus Suffah. Mereka ni kira mai betul-betul nak mengaji daripada Nabi SAW. Semua mereka ni orang susah. Termasuk salah seorangnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia salah seorang daripada Ahlus Suffah pada zaman Nabi SAW. Maka Ahlus Suffah itu ialah sahabat-sahabat Nabi yang tetap duduk menuntut ilmu kepada Nabi SAW sebagai orang yang berpondok di tepi masjid Nabi negeri Madinah itu. Ni asal usul pondok yang main di negeri kita ke Malaysia ni, asal usul ni lah. Daripada Nabi dulu, Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Nabi duduk sebelah Masjid Nabawi. Keliling tu orang pakat mai buat pondok. Mai buat pondok kerana nak belajar daripada Nabi SAW. Itu ceritanya. Maka mereka itu duduk mengaji kepada Nabi SAW dan sama-sama buat ibadat dan menerima apa latihan daripada Nabi SAW. Bukan takat mai nak mengaji aja pada Nabi. Bahkan mereka mai tu, mereka bersedia untuk dilatih oleh Nabi. Ini yang dikatakan tarbiyah. Guru ni tu macam saya mai sebulan sekali. Ini mu'allim. Mu'allim, maksud ustaz aja, mai duk mengajar aja. Tapi kalau kita ada seorang, dia panggil murabbi. Murabbi ni dia lebih pada mu'allim. Dia bukan takat ajar, bahkan dia mentarbiyah kita. 24 jam hidup kita, sebahagian besar daripada 24 jam tu kita duduk dengan dia. Bukan kita belajar ilmu pada dia saja. Kita boleh tengok dia, gerak-geri dia, tingkah laku dia, cakap dia, amalan dia, macam semua kita boleh tengok. Apa yang kita tengok pada dia tu jadi pengajaran pada kita. Kita cuba tiru dia. Ini Nabi SAW dulu. Oh, susah nak buat. Susah nak buat macam tu. Tapi Nabi SAW dia bukan sahaja mu'allim yang mengajar orang. Dia murabbi. Dia mentarbiyah orang yang ada di keliling dia. Maka dia melatih mereka ni. Orang-orang ni semua jadi orang yang cukup terlatih menjadi sahabat-sahabat yang hebat. Membawa risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka mereka itulah sahabat-sahabat yang tinggal di dalam miskin dan fakir itu. Semua miskin mereka ni. Apabila ada orang-orang mengirim sedekah kepada Nabi, maka Nabi hantar dan Nabi beri kepada sekalian orang Ahlus Suffah itu. Kalau ada orang buat mai sedekah ke Nabi, Nabi ambil semua pergi bagi kat mereka. Begitu. Dan apabila ada orang hantar hadiah kepada Nabi, maka Nabi SAW makan sama-sama hadiah itu dengan mereka itu. Tentu kena tahu beza tu. Sedekah dengan hadiah. Sedekah haram. Nabi dan keturunan Nabi haram makan sedekah. Tetapi hadiah Nabi boleh terima. Kalau orang tu mai rumah Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ini korma aku sedekah kepada kamu. Nabi ambil, tapi Nabi tak makan. Bahkan pernah sekali
Cucu Nabi SAW merangkak sampai tepi pintu, tengok ada korma satu tandan. Itu korma sedekah. Ada setengah hadis kata itu korma zakat. Cucu ni ambil luh pun dalam mulut. Nabi SAW nampak, Nabi dicekah mulut dia, korek buat keluar balik. Nabi kata ini haram ke atas keturunan Nabi. Kita lah kan. Dia kena buat contoh kita lah. Orang nampak dia dengan Nabi tak kenal dengan kita. Kita lah macam mana? Kita lah anak awalik buat membelah main ke rumah, mak dia buat garam lelah. Tak tanya dah hang ambil tang mana, hang beli di pekan hari ke, hang balas kat pokok siapa ke. Tak tanya dah, kira tengok membelah sana tumbuk sampai duduk dua lawan cicah peluh motif anak warna. Pelang kita ke curi, tak ke apa pun tak tahu. Itu kita lah ni. Nabi SAW budak cucu ni tak tahu apa, tak ada dosa pahala lagi, merangkak pergi ambil luk dalam mulut. Nabi pergi korek, cekah mulut, korek buat keluar balik. Nabi kata kah dalam hadis, dia kata kah tu maksud kita khianat, suruh buang. Nabi kata ini haram ke atas keturunan aku. Tak izin sama sekali benda haram jadi darah daging keturunan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hal persetiaan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat yang fakir miskin itu. Nabi ini kira makan, peringat tu, sahabat itu main mengaji ke dia tu, makan ke tak makan ke apa. Nabi ni sini suat dalam mulut peringat tadi. Nabi SAW setia sampai begitu. Sebagaimana khabar datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana ahlu suffah adhiyaf ahli al-Islam la ya'una ala ahli wala ma. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya adalah ahlu suffah itu adalah dhaif bagi orang-orang Islam. Nabi SAW kata tu ahlu suffah, orang yang main buat pondok-pondok di keliling Masjid Nabawi tu, Nabi kata depa tu adalah dhaif kepada orang Islam. Dhaif maksud dia tetamu. Kan dhaif. Lah orang Melayu pun guna macam tu. Kalau buat majlis besar ni, ada orang besar turun tulis 7 malam ketibaan dif kehormat. DIF. Dif tu bahasa Arab. Dhaif maksud dia tetamu. Ramai buyur. Orang Melayu ambil, dia kata dif. Kan? 7, dif mengambil tempat. Pukul 8, persembahan DJ dia. Baik, dia katanya adalah ahlu suffah itu segala baik bagi orang Islam. Dia kata mereka ni adalah tetamu kepada orang Islam. Tiada menumpang mereka itu atas ahlinya dan tiada tinggal mereka itu dengan hartanya. Ni orang-orang itu yang main buat pondok di tepi rumah Nabi ni, mereka ni memang saja tak duduk dengan keluarga. Dan mereka ni tak ada harta sedikit pun. Semua orang susah begitu. Masalah dia kata ahlu suffah itu adalah tetamu orang-orang Islam. Apa makna dia? Sesungguhnya ahlu suffah itu telah dikhabarkan dahulu daripada ini. Ialah sahabat-sahabat Nabi yang fakir, miskin, yang tetap duduk di pinggir masjid Nabi. Ni yang kata ahlu suffah, mereka ni sahabat Nabi, mereka ni orang miskin, mereka duduk keliling masjid Nabi. Kata dia tentu bagi menuntut ilmu pada Nabi dan berbuat ibadah. Mereka ni main semata-mata nak belajar ilmu, semata-mata nak buat ibadah. Yang tu je. Tak ingat lagi. Tiada bagi mereka itu harta akan jadi tempat duduknya dan makan minumnya. Tak ada apa. Mereka ni main selai sepinggang, main duduk, kerana main nak belajar ilmu. Maka jadilah mereka itu sebagai orang yang menumpang kepada orang Islam di negeri Madinah. Lazim atas mereka itu, yakni ke atas orang Islam Madinah itu, ra'i dan ambil berat pada mereka itu dan kesian kepada mereka. Nabi kata dah jadi wajib ke atas hampa kena ambil berat ahlu suffah yang main. Mereka ni semua bukan orang Madinah, orang luar. Main kerana nak belajar daripada Nabi SAW, nak buat ibadat dengan Nabi SAW. Habis mereka belajar itu, Nabi wafat itu, mereka nak balik tempat mereka nak ajak orang tempat mereka. Maka mereka ni tetamu kita, Nabi kata ke orang Madinah.
Maka wajib kita kena layan mereka ni kerana mereka tetamu kita. Dengan kerana itu, mana-mana orang yang kesian dan ada apa-apa mau, berikan mereka itu. Dia kata kita nombor satu kena kesian dekat mereka ni. Dan kalau mereka minta apa-apa pada kita, sedaya upaya bagi. Nabi kata. Maka datang mereka itu memberi dan mengunjuknya daripada makanan dan minuman dan lainnya. Dan dalam mereka itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Beliau adalah sebagai kepala kepada orang-orang suffah itu. Dia. Ni yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni salah seorang daripada ahli suffah. Tuan-tuan, Abu Hurairah cukup banyak riwayat hadis. Dan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah sendiri meriwayatkan hadis ni, dia kata innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah kata dia duk dengar orang pakai dia kata. Mana tiba orang duk kata? Orang kata aktsara Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah ni banyak sungguh ilmu, banyak sungguh hadis yang dia ingat daripada Nabi. Orang duk cakap di sana sini. Dia kata nak cari orang macam Abu Hurairah ni susah. Dia kata apa ni? Dia lah tu buat ayat. Macam tu aja. Abu Hurairah kata kalau nak ikut hatilah, dia kata walaula ayatani fi kitabillah ma haddathtu haditha. Kalau tidaklah kerana ada dua ayat dalam Quran. Kalau tak kerana dua ayat ni, aku tak cerita satu hadis pun kau. Ayat apa? Dalam Quran ada ayat 159, ayat 160. Kerana ayat 159 dengan ayat 160 surah Al-Baqarah ni, aku bila baca ayat ni, aku takut, maka aku cerita apa yang aku tahu. Apa Tuhan kata dalam ayat tu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu sesungguhnya orang-orang yang sembunyikan ilmu. Dia kata, aku bila baca ayat ni, aku jadi takut nak usaha ilmu. Aku habaq juga. Walaupun aku ni kalau boleh tak mau habaq kat hang. Pasal hang ni cukup penyegan mengaji. Hang duk tunggu nak aku jangan duk habaq kat hang. Hang sendiri tak habis. Kalau ikut yang tu, aku tak mau bagi tahu apa pun dekat. Tapi oleh kerana ayat ni, maka aku bagi tahu juga. Tuhan kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang yang sembunyikan ilmu, sembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk. Dia dengar ayat Quran, dia tak pergi cerita orang. Dia dengar hadis Nabi, dia tak pergi cerita orang. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada manusia apa yang ada dalam kitab. Dia dah dengar ayat Quran, dia dah faham dah. Dia dah dengar dah hadis Nabi, dia dah faham dah. Orang tanya saja tak mazhab. Saja tak mazhab tu dia anggap menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu ni Tuhan kata ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Tuhan kata orang hak jenis sembunyi ilmu ni Allah Subhanahu wa taala akan laknat depa dan segala makhluk yang boleh melaknat akan melaknat depa. Abu Hurairah kata bila aku jumpa ayat ni aku jadi takut, maka aku beritahu juga ke hangpa apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni ahli suffah. Mana Nabi pi, dia pi. Maka kata Abu Hurairah, dia kata inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-saffu bil aswaq. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhumul amal fi amwalihim. Dia kata sesungguhnya kawan-kawan kita daripada kalangan muhajirin, mereka ni sibuk dengan bisnes. Dia buat komen. Dia kata aku duk perhati tengok puak muhajirin ni yang mai daripada Mekah mai ke Madinah. Mereka ni bila dah sampai di Madinah, mereka ni susah. Hijrah daripada Mekah mai ke Madinah tinggal harta benda. Buat mai diri, buat mai duit sikit, kemudian buat mai kemahiran berniaga. Bila sampai di Madinah, mereka duk start balik berniaga, nak cari duit balik. Abu Hurairah kata aku duk tengok orang-orang muhajirin ni, mereka ni habis masa sibuk dengan berniaga di pasar-pasar.
Dan aku duk tengok saudara-saudara kita daripada kalangan Ansar, orang Madinah ni pula, mereka ni pula sibuk dengan amal mengurus harta yang ada. Mereka penduduk Madinah, mereka dah memang kaya, ada duit dah, sibuk duk jaga harta. Orang Muhajirin pun tak main masjid, dengar Nabi duk ajar apa. Orang Madinah pun ada sebahagian tak main masjid kerana sibuk duk urus harta di rumah mereka. Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batni. Dia kata sedangkan aku, dia kata Abu Hurairah ni, aku ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kenyang perut Nabi. Maksud dia apa? Kenyang perut dengan ilmu. Ikut Nabi memang dapat ilmu. Aku tak peduli depa ni nak buat apa, semua nak sibuk dengan menjaga, nak sibuk dengan jaga harta, aku sibuk dengan mencari ilmu. Dia kata wa yahduru ma la yahdurun, aku hadir kat mana-mana juga sedangkan mereka tidak hadir. Wa yahfazu ma la yahfazun, dan aku hafal apa yang Nabi kata sedangkan mereka tak hafal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kata Abu Hurairah lagi, dia kata wallahi allazi la ilaha illa huwa in kuntu la a'tamidu bikabidi 'ala al-ard min al-ju' wa ashuddu al-hajar 'ala batri min al-ju'. Kata dia, demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia, bahawa sesungguhnya adalah aku, Abu Hurairah kata, betulkan akan hatiku ke atas bumi dari sebab lapar, dan aku ikat batu atas perut aku daripada sebab lapang itu. Abu Hurairah kata dia dalam nak cari ilmu ni lapang. Kadang-kadang sampai pergi menerak atas bumi ni, menerak tekan perut di bumi ni nak bagi hilang lapang. Kadang-kadang tak hilang juga, buat macam tu pun. Aku ambil ketil batu buh di perut, aku ikat dengan kain serban. Dia kata nak tahan terlampau lapang. Abu Hurairah kata dia pernah sampai macam tu, punya lapang, tak ada duit nak beli makanan. Tapi tang belajar ilmu daripada Nabi SAW, dia belajar, dia tak tinggal sekali-kali. Begitu. Masalah, dia kata Abu Hurairah sabakkan lapang di dalam Islam. Sesungguhnya, dengan sepotong hadis yang di atas dapat tahu kepada kita betapa sabaknya seorang daripada sahabat Nabi kita yang di atas kelaparan itu. Abu Hurairah ni berapa punya tahan lapang dia. Kerana menuntut akhirat dan kerana bersedia dengan amal ibadah. Sampai macam tu. Ni yang kata Abu Hurairah ni, kerana semata-mata nak cari keredaan Tuhan, semata-mata kerana nak beramal ibadah, lapang pun tak apa. Begitu. Nah, ini tu tengok 9 suku tak mungkin dia kau dah. Dia tak balik tengok kawan dia tunjuk jam ni tu. Suku tunjuk pun. Tak boleh tahan. Ya. Dia ambil ketil batu terus ikat orang tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan satu malam kena macam tu. Hari-hari ikat perut di ketil batu. Begitu. Maka dengan sebab kuat imannya dan kuat percayanya akan akhirat, ditahan segala kesakitan dan kesempitan dunia. Tahan. Kerana dia yakin ni hak dia dapat daripada Nabi ni boleh membawa keselamatan hari akhirat, dia tiada lapang. Tahan dia. Maka tidaklah Abu Hurairah seorang sahaja yang demikian. Bahkan banyak daripada sahabat Nabi yang demikian ini. Cuma malam ni dia bawa contoh Abu Hurairah. Bukan dia seorang. Ramai yang sanggup macam ni. Sebagai tersebut khabar di dalam hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليشبعني فمر ولم يفعل. Itu dia yang kata Abu Hurairah. Dia kata, dan demi sesungguhnya telah duduk aku pada satu hari di atas satu jalan yang mereka itu keluar padanya. Satu hari, Abu Hurairah ni satu hari dia saja pergi duduk betul dengan jalan yang selalu orang duduk lalu ke jalan. Dia saja duduk di jalan tu. Yang ni Nabi dan setengah sahabatnya selalu lalu di jalan tu, membawa lapak perut itu supaya dapat kiranya aku lalai daripada kelaparanku dan pedih hatiku dan dapat jalan kenyang tu. Dia saja satu hari dia pergi tunggu jalan. Dia tahu dah jalan tu Nabi nanti lalu, sahabat-sahabat Sina Abu Bakar, Sina Umar akan lalu jalan tu, dan sebahagian daripada orang-orang yang ada duit
pada zaman tu akan lalu pada jalan tu. Dia saja pergi duduk jalan orang-orang ni akan duduk lalu. Dia saja pergi duduk di situ. Dia duduk di situ tu tujuan dia apa? Tujuan dia satu saja buat bagi ada kerja. Supaya bila ada kerja ni tak teringat lapang. Itu satu tujuan dia. Dan kita kalau susah hati, berfikir. Lagi kawan. Tak berfikir. Kalau susah hati, biar dia susah hati. Kita pergi buat kerja bagi sibuk. Buat kerja bagi ada kerja. Kepala tak fikir kesusah hati itu. Alhamdulillah. Ada orang bila susah hati kau duk fikir, muka kau duk pucuk jadi lembu buah kurma lah. Tak boleh. Kita susah hati tu duduk layan kan susah hati ni. Kadang-kadang benda tu tak boleh selesai. Kita pergi duduk layan pun bertambah-tambah bagi susah kita. Patut padannya. Maka Abu Hurairah ni dia lapang. Kalau dia duk fikir lapang, dia lagi lapang. Apa dia buat? Dia buat bagi sibuk. Buat bagi ada kerja, mudah-mudahan. Buat bagi sibuk tu dia kata melalaikan. Yang ni melupakan dia pada lapang dia. Itu satu. Yang kedua, dia duduk di jalan tu manalah nak tahu. Kok tak lagi ada satu orang lalu. Abu Hurairah tu buat apa? Tak saja. Jom pergi rumah minum ayam. Itu tujuan dia. Dia kata supaya apa? Supaya dapat jalan kenyang tu. Dia kata mana dah nak tahu. Satu orang lalu-lalu. Tadi pun lalu duduk datang dia orang tu tunggu siapa? Dia kata tak nak tunggu siapa saja. Saja jom pergi rumah minum ayam. Oh cantik. Mana ni yang tunggu pun? Tentang kalau kita buka dia satu kitab lama ni. Nama tajuk kitab tu dia kata Misbahul Zalam. Ada satu guru pondok tu rajin baca kitab ni. Misbahul Zalam. Lampu yang boleh menerangi kegelapan malam. Misbahul Zalam. Antara yang menarik dalam kitab tu saja tengok sekali. Dia bagi 10 faedah baca Yasin. Dia kata siapa yang baca Yasin dia akan dapat 10 faedah ni. Di antara faedah tu ialah apa? Dia kata apabila seseorang itu membaca Yasin sedangkan dia lapar, dia akan kenyang. Sesiapa yang membaca Yasin sedangkan dia dahaga, akan hilang dahaga dia. Bang siapa yang membaca Yasin sedangkan dia dalam duka cita, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kegembiraan pada hati dia dan berbudi 10. Saya perlu fikir balik. Memang sungguh kan? Bila orang panggil kita pergi baca Yasin, orang nak pergi muka, lepas itu kenyang kita. Sungguh rupanya kan? Selalu orang dipanggil, bila nak pergi muka dia panggil kita pergi baca Yasin. Baca memang kenyang. Saya bila baca cerdik juga kawah tulis hitam. Sungguh rupanya. Itu tidak sabit daripada hadis Nabi lah. Tapi dia mungkin buat kajian berdasarkan dia duk tengok dalam masyarakat dia kan. Sungguh dia kata baca Yasin memang kan. Baik, yang sebenarnya pun bila baca Yasin kita ingat ke Tuhan. Bila ingat ke Tuhan tenang jiwa. Ayat tu sabit dengan ayat Quran. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati kamu tenang. Kan? Baca Quran tentu ingat Allah. Hati tenang itu betul lah. Tapi hak lapar kenyang tadi ni. Nampak nakai kita ni. Ya, begitu. Baik. Jadi Abu Hurairah dia duduk jalan orang semua duduk lalu ni. Dia kata di antara tujuan dia ialah supaya mana nak tahu ada siapa-siapa pelawak pergi rumah ajak makan. Tidakkah itu jalan kenyang bagi dia. Dia kata. Maka di dalam aku duduk itu, maka lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila aku lihat akan dia lalu itu, lalu bangkit aku tanya kepadanya daripada satu ayat daripada kitab Allah, yakni ayat Quran. Dalam duk tunggu tu, mai Sayyidina Abu Bakar. Dia kata cantik. Dia tengok muka Sayyidina Abu Bakar tu macam bawa rezeki. Buat bangkit kita tanya Sayyidina Abu Bakar, tanya tentang ayat Quran. Dia kata, wahai Abu Bakar, dia tanya ada satu ayat ni aku tak faham apa maksud dia. Dia tanya macam tu. Kata dia bukannya aku tanya tu kerana aku tidak ingat dan aku tidak tahu. Dia kata aku tanya ni bukan berarti aku tak tahu ataupun aku tak ingat. Dia kata, bahkan tiada aku tanya melainkan kerana boleh dikenyang aku dengan pertanyaan itu. Dia kata aku tanya tu tujuan dia apa? Nak buka mulut dia bagi sembang dengan aku. Dan supaya dikatanya kepada aku, mari ke rumah, aku beri kamu makan. Nah, kita juga ada ni. Ya. Dia kata, abang firfir lah. Sebenarnya tujuan tu, dia kata. Bukan tujuan, aku faham. Dia kata, hari-hari duduk dengan Nabi ni. Ayat Quran apa turun, Nabi baca, Nabi terang, aku ingat semua. Apa semua aku faham, aku ingat, aku reti.
Aku tahan Sayyidina Abu Bakar nak tanya ayat itu bukan kerana aku tak faham. Dia kata aku tahan dia tanya. Aku tanya lah. Bila dah buka tajuk ni sembang. Jom dia rumah. Takkan nak pergi sembang saja. Bongkong ayat mineral kau peluang juga. Ya, dia kata cantik kalau dapat peluang ni. Begitu. Maka lalu ia. Dan tidak ia kata apa pada aku. Nah, Sayyidina Abu Bakar. Dia buat ditanya. Abu Bakar pun terang betul-betul. Terang. Okey, faham? Okey, Assalamualaikum. Yang kata Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata, dia duk harap tu, ajaklah. Dia Abu Bakar, terang. Okey, faham? Maaf salah, pilih dia tu. Gigit jari, tunggu lagi tentu. Maka kata Abu Hurairah lagi, "Thumma marra bi Umar, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani famarra wa lam yaf'al." Dia kata, kemudian lalu pula dekat aku Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku tanya kepada dia satu ayat daripada kitab Allah yang ni Quran. Buat modal tadi lagi. Tiada aku tanya akan dia, akan Umar itu, melainkan supaya dikenyangnya akan daku. Dia kata aku try lagi dia. Tak putih hati. Yang ni supaya Umar beri aku makan. Dan mudah-mudahan dikatanya, mari ikut aku ke rumah. Maka lalu Sayyidina Umar dekat aku dan berbual aku dengan dia pada ayat Quran itu. Tetapi tiada memperbuat ia, yakni tiada memperbuat Umar, yakni tidak diajaknya aku ke rumah untuk bagi makan. Sekali lagi tengok Sayyidina Umar pula, dia tanya ni boleh ke? Ibu buat tanya lah ni, ya, ini wahai Umar. Dia kata ini satu ayat ni apa maksud dia? Umar tu terang tak dia terang. Dia bukan nak dengar kan? Dia ada tujuan lain. Terang. Okey, boleh faham no? Okey, Assalamualaikum. Dua balik pulau bayar lepas. Sana sepelau sini selepas. Dia tak ada apa. Dua orang lalu saja ya. Dia kata. Yang ketiga, summa marra Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani wa qala Aba Hurairah qultu labbaika ya Rasulullah qala alhiq wa madha fa atba'tuhu wa dakhala manzilah fasta'zantu fa'adhina li fawajada qadahan min laban. Kemudian daripada sudah aku berbual dan bertanya Sayyidina Abu Bakar dan tanya Sayyidina Umar, tiba-tiba lalu pula Abul Qasim. Yakni Nabi SAW. Lepas Sayyidina Abu Bakar nampak terlepas saja, Umar terlepas saja, tengok Nabi mai. Maka berbunga hati dia. Dia kata trik ni boleh mai. Ya. Lalu tersenyum ia pada waktu melihat ia. Nabi SAW main-main tengok Abu Hurairah ada situ. Nabi senyum kat dia. Nabi dia orang boleh kita kan. Kita belajar dalam tauhid kan. Sifat Nabi apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah bijak. Nabi ni bijak. Sekilas ke apa? Ikan dia ayam. Tahu lah jantan betina ke anak 9 kali ke cepat benar tahu. Cerdik. Nabi ni cerdik. Dia tengok Abu Hurairah duduk di jalan, dia tengok, dia senyum. Dia tak ada ni, dia ni ada hal. Cara tunggu lain, dia kata. Kalau tunggu nak tanya lagu lain, kalau tunggu nak tahan pukat lain. Nabi SAW cerdik. Dia tengok orang dia kena. Nabi SAW tengok muka tahu isi hati. Cerdik dia dan Allah Subhanahu Wa Taala bantu dia. Dia boleh kenal orang, kawan, musuh, apa semua dia kenal. Ini Nabi SAW. Baik. Dan dikenalnya muka tu dia dalam kelaparan yang sehabis-habis lapar. Nabi kenal. Nabi tengok muka, Nabi tahu Abu Hurairah ni lapar. Dan dipanggilnya aku. Sabdanya, wahai Abu Hurairah. Sahutku, saya ya Rasulullah. Nabi lalu Nabi senyum. Nabi tegur dia. Nabi kata, ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah. Dia kata, labbaika ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Dia kata. Sabda Nabi, mari turut belakang aku. Dan berjalan terus ia ke rumahnya. Lalu aku turut akan dia dari belakangnya. Bila sampai dia ke rumahnya, lalu masuk ia ke rumahnya itu. Dan minta izin aku kepadanya masuk ke dalam rumahnya itu. Maka diizinkannya aku. Bila sudah masuk ia, maka didapatnya di dalam rumahnya satu bekas susu. Ada isi susu di dalam.
Nabi tengok-tengok, tak cakap banyak lah. Nabi kata, ya Abu Hurairah. Dia kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, jom ikut aku. Allah mengetek kaki ikut. Yang tu ni yang dia tunggu pun. Mengetek kaki ikut sampai di rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Nabi masuk dulu. Dia masuk pintu, dia kata, ya Rasulullah, boleh saya masuk? Ada. Ini tentu jangan ingat kecil. Kita dalam masyarakat kampung kita terlampau mesra. Sampai tak ada salam, tak ada apa. Tapi duduk ada tepi kita dah di dapur. Ini masyarakat kampung ni. Dia jadi mesra telajak, dia panggil. Yang tu dia panggil mesra telajak. Tak boleh lah telajak macam tu. Sebab apa? Sebab rumah ni amanah. Duduk ada dalam tu. Isteri kawan tu, anak perempuan kawan tu, tak ke dia pakai tudung, tak pakai tudung, tutup aurat ke tak ke, kita duduk serabut masuk, tak boleh. Walaupun adik-beradik dekat, jiran sebelah rumah, adab Islam kena jaga. Sampai mau duk bagi salam dulu. Assalamualaikum semua, dia jawab salam, dia panggil masuk baru boleh masuk. Ni tak. Kawan tu bini tengah duk comel apa di dapur ni, kata dia tarik bengkodok dah di meja makan ni. Dia kata bau sedap biar rumah aku. Bini kau ni terkejut tengok tinggal dapur lari naik ambil yang gelembung pakai. Tak boleh lah melawak begitu. Kan? Jadi adab. Agama hukum kena jaga. Yang ni kita nak kena ingat. Yang ni nak kena ingat. Berapa yang ni dia melibatkan hukum haram halal dosa pahala ni semua nak bawa kita senang atau susah di akhirat itu. Yang ni kena jaga. Ini amanah. Abu Hurairah, Nabi jumpa tengah jalan, Nabi kata jom. Turut belakang Nabi, pi sama dengan Nabi. Nabi masuk, dia tunggu dulu. Lepas tu dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak boleh aku nak masuk. Nabi kata masuk, baru masuk. Bila masuk, tengok ada satu bekas. Dalam bekas tu ada air susu. Faqala min aina hadzal laban lakum? Qila ahdahu lana fulan. Maka ia pun, yakni Nabi SAW pun tanya kepada ahli rumahnya. Sabda Nabi, dari mana datang susu ni bagi sekalian kamu? Nabi balik tengok ada susu lah rumah Nabi, betul-betul. Tadi keluar daripada rumah tak ada. Bila balik main ada satu susu duduk dalam bekas. Nabi tanya ahli keluarga dia, tanya ahli rumah, tanya isteri dia. Dia kata, ni susu ni main mana? Siapa bagi susu ni kat kita? Maka dijawab orang, telah diberi orang akan dia bagi kita oleh dia. Maka jawab isteri dia, ada satu orang main tadi, dia hadiah susu dia dekat kita. Bila didengar oleh Nabi SAW kata orang yang demikian itu, maka Nabi pun bersabda. Sabda Nabi, faqala Rasulullah SAW, Abu Hurairah, qultu labbaik. Faqala, alhiq ila ahli as-sufa. Fad'uhum wa hum adyaful Islam, la ya'una ala ahlin wa mal. Maka sabda Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, jawab aku, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, lekah kamu pi kepada ahli sufa, yakni orang yang duduk tinggal di tepi pinggir masjid yang ramai mengaji dan beramal ibadah itu. Dipanggil mereka kemari kerana mereka adalah tamu kepada orang Islam. Tiada menumpang mereka itu atas ahlinya dan kerabatnya, dan tiada harta bagi mereka itu. Dan tiada seorang yang ditumpangnya, dan tempat tidur mereka ialah masjid Nabi SAW. Tidak ada mereka itu tempat berteduh dan berbuat ibadat lain daripada tempat itu, iaitu masjid Nabi. Nabi ini pula dah balik rumah, tengok ada susu. Nabi tanya isteri dia, ni siapa main mana susu ni? Isteri dia kata, ada orang main hadiah kat kita. Nabi tengok susu ada tu seronok. Ni nak abang apa kat kita? Nak abang kata tak ada makanan dalam rumah Nabi. Balik ada susu seronok. Tengok ada susu. Nabi terus tengok dekat Abu Hurairah. Nabi kata kat dia, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hampir dekat masjid, panggil geng-geng ahli sufah ni pakat main. Kita pakat minum susu ni. Terkejut bawa Abu Hurairah. Ada aku tak banyak mana. Dia duk harap yang tu memanglah kira Nabi dengan dia lah duk nampak kan. Tapi Nabi kata, tolong tak? Dia kata, pi cepat. Dia kata, pi panggil tu kawan-kawan kita di masjid tu. Mari kita pakai orang sikit. Allah, dia kata, tak mau nak jadi habuat kan. Jadi betul. Baik kata Abu Hurairah, "Idza atathu sadaqatun ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha shay'an."
wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim fa asaba minha wa asyrakahum fiha. Apabila datang kepada Nabi SAW satu sedekah daripada orang, maka dikirimnya Nabi sedekah itu kepada ahli suffah. Nabi kalau orang buat mai kat dia dan orang kata hak ni sedekah, Nabi tak makan sikit pun. Sedekah Nabi tak boleh makan. Keluarga Nabi tak boleh makan. Kalau hak buat mai tu kata sedekah, Nabi ambil semua pergi bagi dekat ahli suffah. Abu Hurairah kata macam tu. Dan tidak diambilnya bagi dirinya dan bagi keluarganya daripadanya sedikit pun tak curi ambil. Ni yang kata Nabi SAW. Kalau kata benda ni sedekah, dia tahu dah sedekah, dia keluarga dia tak boleh makan, sikit pun dia tak ambil. Begitu. Maka dimakanlah oleh orang-orang ahli suffah itu akan barang yang datang daripada Nabi. Tetapi apabila datang kepada Nabi hadiah daripada orang, sama ada makanan atau sebagainya, maka dikirim setengah kepada ahli suffah dan diambil kepadanya setengah buat dirinya dan keluarganya. Kalau orang buat mai itu hadiah, Nabi bagi dua. Sebahagian untuk keluarga dia, sebahagian bagi dekat ahli suffah. Dan bersekutu Nabi dengan ahli suffah itu padanya. Kalau hadiah, Nabi kongsi dengan ahli suffah. Masalah, dia kata sedekah itu haram kepada Nabi dan keluarga Nabi memakannya. Dengan kerana itulah tersebut dalam hadis itu, apabila datang sedekah orang kepada dia, dikirimnya kepada orang ahli suffah dan tak diambil sikit pun. Sama ada sedekah itu sedekah wajib atau sedekah sunat, haram berlaku ke atas Nabi dan keluarganya memakannya. Nabi tak akan makan kalau sedekah. Bersalahan kalau hadiah, maka hadiah harus atas Nabi dan keluarganya memakannya. Dengan kerana itulah tersebut dalam hadis itu, apabila datang hadiah, bersekutu Nabi dengan ahli suffah pada memakannya. Kata Abu Hurairah lagi, fasa'ani dhalik, yang sentuhan, fasa'ani dhalik wa qultu ma hadha al-qadah baina ahli suffah wa ana rasuluhu ilaihim fasayamurni an udirahu alaihim fama asa an yusibani minhu wa qad kuntu arju an usiba minhu ma yughnini wa lam yakun buddun min ta'atillah wa ta'ati rasulih. Maka sudahlah tidak suka hatiku tak kalau aku disuruh oleh Nabi panggil semua orang ahli suffah itu biar datang minum susu yang sedikit itu dia. Dia kata bila Nabi kata hampir panggil pokok tu pakat main minum, dia kata aku tak syok betul. Dia memang dia abang betul dalam hadis ni dia abang. Bayangkan dia kata perut kosong, memang lapang ni kerama-rama lapang. Terai Abu Bakar selepas saja. Terai Sayyidina Umar selepas saja. Main-main Nabi tak dan terai ajak dia di rumah. Aku duk rasa boleh dekat kuah tadi. Sampai di rumah ada susu segelas aja. Ada susu buah dalam satu bekas aja. Tengok Nabi suruh dia pergi panggil tu, ramai tu ada di masjid tu, pakat panggil main nak minum susu hak sikit tu. Dia kata habis dah aku trip ni. Aku ni boleh push tempat kasut saja. Dia kata pergi panggil puas tu, dia pakat main minum, habis aku. Dan berkata dalam hatiku, dia kata apakah rasanya sedikit susu itu? Dia kata ada tu pun tak banyak mana. Dia kata nak pergi panggil ramai pakat main kongsi. Dia kata nak boleh apa? Dia kata. Dan sebanyak dan dapat daripada susu itu dan sebanyak mana dapat daripada susu itu antara ahli suffah dan aku pesuruhnya kepada mereka tu. Dia kata saat lagi puak tu pakat main meneru. Dia kata nak boleh banyak mana kat aku tak lagi. Dia ingat hati ni. Dia ingat macam tu. Maka tentulah lagi akan disuruh Nabi akan aku bekerja, memberi minum dan mengedar bekas susu ke atas mereka seorang demi seorang. Dia kata nampak nak karut lagi dah lagi. Aku dah pergi turut mereka panggil mai. Lepas tu aku pula kena tidur bagi mereka minum. Lala boleh bekas saja aku dia tu ingatlah hati macam tu. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni manusia. Yang tu kita kena ingat. Abu Hurairah ni manusia. Manusia dia mas, lintasan macam ni dia mas. Lupa ingat bukan-bukan. Padahal dia ni orang cukup hebat lah. Tapi manusia. Kan? Jadi manusia ni kok mana pun ada lah benda-benda yang menjadi aib manusia tu ada. Kita tak boleh dapat satu orang manusia selain daripada Nabi yang maksum. Yang dia ni kira tak ada calik sikit pun. Tak dapat. Cuma beza dia ada hak dana terus. Ada hak calik banyak, ada hak calik sikit. Gitu. Jadi cerita haduk main lintasan tak elok dan sebagainya ni kena belakang. Abu Hurairah dia main dulu ni. Dia main macam ni. Maka apakah diharap dapat kepada aku daripadanya oleh sedikit itu? Dia kata tengok susu tu pun haruslah aku ni. Dia kata.
Harus tak boleh apa. Barangkali boleh tak dapat langsung. Dia kata, harus. Dia kata. Maka kata hatiku, padahalnya sesungguhnya adalah aku itu berharap dan bergantung hati kiranya dapat minum daripadanya sekira-kira tidak mau lagi aku kepadanya. Kalau ikut hati aku ni, aku nak minum ni sampai puas, sampai aku tak mau minum. Dia kata. Kalau boleh aku nak minum macam tu. Dia kata, pasal lapang ni. Tapi dengan anak main menaruh tak lagi, nampak tak boleh apa dekat aku. Dia kata. Yang ni sekiranya kenyang dan puas aku daripada dahaga. Tetapi apa mau katakan, tiada ada jalan lari daripada turut perintah Allah dan perintah Rasulullah. Maka dijalankanlah sebagaimana suruhnya itu. Dia kata, aku pun tak ada pilihan, maka aku pun turut lagu Nabi suruh. Tentu nak perhati ke hadis ni, ada dua muka ni boleh. Kalau dua muka pendek-pendek boleh. Kalau saya tak hurai cepat. Fadilah bulan depan tak apa lagu mana kan. Kita baca firman. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, fa'ataituhum wa da'awtuhum falamma dakhalu alayhi fa'akhadhu majalisahum faqala ya Aba Hurairah khudhil qadah wa a'tihim. Maka pergilah aku kepada ahli sufah dan aku panggil semua mereka ke rumah Nabi. Aku kata kepada mereka bahawasanya Nabi SAW panggil makan ke rumahnya akan sekalian kami. Maka mereka itu pun berangkat semuanya mai ke rumah Nabi. Wah, dia pun tak panggil kan. Lambat panggil. Pipi hebat dia kata Nabi jemput engkau ke rumah Nabi nak ajak makan. Cerah masjid pakai tepi habis. Macam tu ceritanya. Apabila sampai ke sana, maka semuanya minta izin masuk. Sampai-sampai pakai minta izin nak masuk lah. Lalu diizinkan oleh Nabi SAW akan mereka itu masuk. Maka tak kala sudah masuk, semua mereka itu atas Nabi SAW. Lalu mengambil mereka masing-masing akan tempat duduk. Apabila mereka sudah duduk semuanya, maka sabda Nabi SAW, ya Aba Hurairah, ambil olehmu akan bekas susu tu dan bagi minum kepada mereka ni seorang-seorang. Tunggu, lagu aja tu ingat tu semua. Puak ni pakat main masuk duduk semua masing-masing duduk elok. Nabi pun tengok kat dia. Okey, Nabi kata, Abu cantik. Nabi kata, ambil susu ni bagi setiap seorang ni minum. Kata, maka capailah dan tunjukkanlah kepada mereka ni semua. Bila aku dengar sabda Nabi suruh aku buat demikian, maka aku junjung sebagaimana suruhnya. Dia aku tak bantah lah. Walaupun duk rasa aku tak boleh apa, tapi Nabi suruh. Nabi suruh, sang buat. Tu yang kata setianya dia dekat Nabi ni. Tajuk kita baca malam ni. Setia dia dekat Nabi. Kata dia, fa'akhadtul qadah faja'altu anawiluhu. Qadah ni tuan-tuan, makna dia. Ni tuan-tuan duduk ni nak kedah. Kan, qadah ni maksud bekas ayam kan. Jadi bila kata duduk mana, duduk di kedah, duduk dalam bekas ayam. fa'akhadtul qadah, dia kata faja'altu anawiluhu ar-rajul fayashrabu hatta yarwa summa yarudduhu fa'anawiluhu al-akhar hatta intahaitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya al-qaum kulluhum. Maka aku ambil akan bekas susu itu. Maka jadilah aku mencapaikan bekas itu seorang laki-laki supaya diminumnya sampai puas dahaga dan sampai kenyang perut dia. Bawa bagi kat satu orang minum sampai kenyang. Nabi kata, ni puak-puak ahli sufah ni semua datang. Miskin dan tak ada duit nak beli makan. Bila main keram nak makan dulu. Nabi kita bagi minum sampai dia puas. Tunggu kau ni duk minum bubuk dia. Lagu tu sampai kenyang semua. Maka laki-laki itu pun menyambutnya dan minum akan susu itu sampai kenyang. Seorang lepas seorang. Kemudian daripada itu dikembalikan bekas itu kepada aku dan aku ambil kembali akan dia. Maka aku tunjukkan kepada orang lain pula. Minum sampai puas bagi kat dia, dia bagi kawan. Minum sampai puas bagi kat dia. Macam tu kerja dia. Maka orang itu pun menyambut langsung meminumnya. Demikianlah aku perbuat daripada seorang kepada seorang, minum susu dalam bekas itu sampai kenyang pula. Sehinggalah sampai aku dengan bekas susu itu kepada Nabi SAW. Padahalnya susu itu ada lagi tidak habis. Dia kata, maksudnya tak ada lagi. Ini dia nak main cerita apa? Mukjizat Nabi. Dia nak main cerita mukjizat Nabi pula dah. Benda yang tengok tadi ni tak menasabah kalau tak habis. Dengan main meneruh tu sepatutnya pakai minum pula, bukan minum seorang sejerit. Minum dia sampai puas.
Dia duduk tak habis susu ni. Dan sesungguhnya telah puas dahaga ada kenyang semua kaum itu. Maka aku pun memberikan bekas itu kepada Nabi SAW. Dah habis, dia pergi bersembah bekas itu dekat Nabi. Maka kata Abu Hurairah lagi, فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَا هُرَيرَةَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا. Maka dia ambil oleh Nabi SAW bekas susu. Lalu dia letaknya di atas tangannya yang mulia. Bila dah habis semua orang minum, habis semua orang tak minum sampai kuat, mai ke Nabi. Nabi ambil buah atas tapak tangan Nabi yang mulia. Kemudian dia angkatnya ulunya kepada aku. Nabi angkat pergi dekat Abu Hurairah. Yang ni memandang ia akan daku, lalu senyum dia. Senyum lagu Perli macam tu. Kan daripada awal tadi dah, daripada duduk tunggu atas jalan tadi Nabi senyum. Senyum tu Nabi senyum faham dah. Nabi kata siap ni. Nabi faham dah. Pula main-main Nabi suruh pula tidur bagi kat orang lain. Kira kalau budak-budak dah dia kata kena raging. Tapi Nabi tak raging lah. Tegas. Nabi nak latih dia. Nak suruh ni hak dia tu ingat bukan-bukan tadi. Nabi nak latih dia supaya dapat satu keinsapan pada dia. Bila mai dah kat dia, Nabi bagi kat dia, Nabi senyum. Fatabassama, maka senyum Nabi SAW. Kerana dilihatnya tidak habis susu itu sebagaimana yang disangka dan tidak disukai oleh Abu Hurairah. Jadi Nabi tahu. Nabi tahu dah. Bila Nabi suruh dia dipanggil ahli sufah tadi, dia tak seronok tu Nabi tahu. Nabi ni orang tua tuan-tuan. Nabi pula lagi, dia faham. Bila dia suruh dipanggil tu, muka Abu Hurairah dia tengok tu, dia tahu dah. Dia ni nampak nak bawa kat aku. Kan? Balik-balik main lagu duk bagi minum kat orang pula, nampak muka tu. Mesti bagi kat orang tu Nabi kenal. Bila main kat dia, Nabi senyum. Dan Nabi bagi. Nabi bagi suruh dia minum tu dalam keadaan Nabi tahu. Tadi Abu Hurairah rasa tak senang hati bila suruh bagi orang nak kongsi minum ni. Nabi tahu. Lalu bersabda Nabi SAW, ya Abu Hurairah. Jawab Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Sabda Nabi, tinggal aku denganmu belum minum susu. Nabi kata, lah tinggal kita dua. Yang tak minum lagi kita dua. Jawab Abu Hurairah, sebenarnya ya Rasulullah. Dia tafsir. Kan? Dia tafsir memang kita dua. Maka sabda Nabi, duduklah kamu supaya boleh kamu minum. Nabi kata, tak duduk. Duduk, minumlah. Nabi kata. Maka duduklah Abu Hurairah itu. Dan Nabi SAW menunjukkan bekas susu kepadanya. Dah dia duduk, Nabi bagi kat dia susu. Sabda Nabi, minumlah engkau ya Abu. Nabi kata minum. Maka disambut oleh Abu Hurairah akan bekas itu serta terus minum susunya. Tak bagi chance dia. Inilah yang dia tunggu daripada tadi. Maka kata Abu Hurairah, maka tidak berhenti aku minum. Padahal Nabi bersabda, minum ya Abu Hurairah, kamu sampai kenyang. Dia kata aku minum ni lagu orang India jumpa ayam. Allahu Akbar. Minum ni dia kata tak tahu nak abang lah. Sampai kenyang. Lagi tak kenyang aku minum itu. Dia kata. Maka minum juga aku. Sehingga berkata aku bagi Nabi. Demi Tuhan yang membangkitkan ia akan Tuhan hamba. Dengan sesungguhnya menjadi pesuruhnya. Demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu sebagai Rasul yang sebenar. Itu maksudnya. Tiada hamba dapati baginya jalan memasukkan susu ini ke dalam perut hamba. Dia kata aku tak ada tempat dah ni nak minum ni. Penuh dah perut aku. Itu maksudnya. Tak ada dah. Dia kata tiada hamba dapati baginya. Maksudnya bagi perut ni jalan nak memasukkan susu ni ke dalamnya. Tak ada tempat dah. Nak makan pun tak ada tempat nak isi dah. Dia kata ni aku punya minum ni. Dia kata tak ada tempat dah nak isi susu. Dia kata kerana hamba sudah cukup kenyang katanya. Kenyang sungguh. Dia kata tak pernah kenyang dulu ni. Kenyang sungguh. Dia kata. Bila didengar Nabi akan perkataan yang demikian itu. Lalu sabda Nabi. Beri kepada aku bekas ni. Nabi kata main balik. Dah kenyang dah. Okey buat main balik. Supaya aku lihat. Nabi kita mereka nak tengok ayam ada banyak mana lagi. Maka aku unjukkan bekas itu kepada Nabi SAW. Fa'akhadhal qadah. Fahamidallah. Wa tamma summa syaribah. Tuan-tuan tengok akhlak Nabi.
Maka diambil Nabi akan bekas susu itu daripada aku. Serta dilihatnya banyak lagi susunya. Nabi ambil tengok banyak lagi susu. Maka memuji dia akan Allah dengan katanya Alhamdulillah. Nabi ambil bekas tu tengok banyak lagi tu ada susu dalam tu. Nabi kata Alhamdulillah. Fatabassama wa tamma, kemudian mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tengok susu ada lagi, Nabi kata Alhamdulillah. Maksud dia apa? Allah yang maha anugerahkan benda ajaib yang berlaku tadi. Benda sikit ramai orang boleh minum. Allah yang bagi benda ni. Nabi kata Alhamdulillah. Lepas tu watamma, Nabi Bismillahirrahmanirrahim, maka ia kemudiannya terus minum susu itu pula. Dan Nabi minum susu. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi tashabbuh. Ma jaa fi tashabbuh, iaitu bab yang menyatakan hadis yang menerangkan celaka makan banyak. Pula dah dia nak main pula satu tajuk lagi. Dia kata tak boleh makan sampai jadi ulang sawah kenyang, itu dilarang. Wallah, saya minta maaf dekat tuan-tuan sebab saya ambil masa terlebih sedikit malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan masalah kafarah dan surah al-Masrah. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.